berkata, Wahib bin Harb, Wahib bin Ward, dia berkata, lalu subhanallah, Wahib bin Ward menangis dan berkata, wahai kekasih Tuhan yang maha pemurah, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah, tetapi engkau merasa takut kalau amalan engkau tidak diterima. Dia kata subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wahib bin Wa'd ni kata apa? Ni Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Dia melakukan perintah Allah yang confirm insya-Allah Allah terima. Dia buat apa yang Allah perintah, dia buat. Dia tinggikan dasar Kaabah tu. Kemudian lepas daripada dia tinggikan dia minta pula, ya Allah, terimalah daripada aku ni amalan aku, terimalah daripada kami ni amalan kami. Dia takut amalan dia tak terima. Dia seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah, tuan-tuan, pun takut amal dia tak diterima. Kita lepas mayang relax ya tuan-tuan. Lepas semayang kita relax ya tuan-tuan, tak ada apa pun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Ni angkat menteri. Astagfirullah. Duk tunggu lama dah, menteri tak bumbul lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, dia tak rasa apa pun, subhanallah, daripada semayang dia. Dia terlalu confident yang semayang dia tadi Allah terima. Sikit pun tak rasa resah, gelisah, takut Allah tak terima semayang dia. Boleh jadi tak kita buat amalan tuan-tuan, selama berapa puluh tahun kita duduk semayang ni, agak-agak berapa je semayang kita yang betul-betul Allah terima. Kita duk puasa berpuluh tahun dah tuan-tuan, setiap tahun puasa 30 hari, 30 hari. Tuan-tuan, agak boleh jadi tak, mustahil tak kita pergi depan Allah tiba-tiba puasa ada pahala, tak ada. Kita semayang pun ada riak tuan-tuan. Kita semayang sorang-sorang, pakaian kita tak sama macam kita semayang waktu orang ramai-ramai. Cara semayang kita, waktu kita duduk orang ramai-ramai, kita buat elok ibadat kita. Waktu kita duduk sorang-sorang, tunggang langgang aja, kita pun tahu tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam di rumah kita Tuhan lain, di masjid Tuhan lain. Betul ni? Waktu kita nak sedekah tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan sendiri tahu apa kita buat. Waktu orang ramai-ramai, kita macam mana kita nak tunjuk kita punya sedekah tu. Waktu kita sorang-sorang tuan-tuan, subhanallah, kita tahu amalan kita waktu kita sorang-sorang dengan amalan kita waktu orang ramai-ramai. Kita tahu beza dia. Kita takut di sana dalam ibadat kita itu ada riak. Kenapa nak berbeza? Pasal apa jadi macam tu? Sebab kita takut dalam ibadat kita tu ada riak. Kalau ada riak, Allah tak terima tuan-tuan. Dalam hidup kita, kita ada takabur, kita besar diri, kita rasa macam kita hebat, kita lebih pada orang. La yadkhul jannah, tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah takabur. Naik amal sampai langit pertama, turun balik ada takabur. Tak boleh Allah. Daripada amal yang kita buat sehari ini, daripada subuh ni sampai maghrib ni, agak-agak yang mana satu Allah terima ni? Tapi setiap kali kita buat ibadat, kita rasa relax je tuan-tuan, rasa macam tak ada apa je, tenang aja, seronok aja. Dan ni ahli abid, orang-orang yang banyak ibadat ni, 6 bulan sebelum masuk Ramadan tu doa dah, ya Allah bagilah kami sampai pada Ramadan, ya Allah bagilah kami kekuatan untuk buat ibadat dalam bulan Ramadan, ya Allah jadi kalau kami, doa dah nak masuk dalam bulan Ramadan tu. Keluar Ramadan, 6 bulan lepas keluar Ramadan tu pula doa, ya Allah terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan itu, ya Allah terimalah amalan kami, ya Allah terima. Kalau tak terima, buang saja. Faham tuan-tuan sekalian? Orang yang Allah bagi dalam hati dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia panggil kegembiraan, ketenangan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebahagiaan dalam hati orang mukmin ni. Bila dia buat ibadat, dia rasa takut Allah tak terima ibadat dia. Dan disebabkan rasa takut tu, dia jadi apa? Dia jadi orang yang berhati-hati. Hati-hati. Hati-hati macam mana? Hati-hati tengok ibadat dia sempurna ataupun tidak.
Hati-hati tengok ibadat dia, ada ujub, ada riak, ada takabur ataupun tidak. Nah, kita buat ibadat ni, dia boleh jadi salah satu daripada 5 ni. Kita buat ibadat, dia boleh jadi salah satu daripada 5. Yang pertama, ibadat kita sah dan ibadat kita Allah terima. Yang ni yang kita nak. Buat amalan apa pun, yang paling penting kita nak ibadat kita sah dan ibadat kita Allah terima. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadat kita tidak sah, lalu ibadat kita tidak diterima. Yang ni paling tak mau sekali. Jahil dia, tak tahu rukun, tak tahu apa sebagainya, akhirnya sembahyang tak sah, ibadat tak sah, ibadat tak terima. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, ibadatnya sah tapi tak diterima. Sah tapi Allah tak terima. Pasal apa Allah tak terima? Pasal dalam ibadat dia ada syirik khafi. Apa syirik khafi ni? Syirik yang tersembunyi. Macam mana syirik tersembunyi ni? Dia ada riya, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Sum'ah ni apa? Nak cerita ke orang apa dia buat. Apa dia buat, dia nak cerita ke orang. Orang bukan tahu dia bangun qiyam mulai semalam, tapi esok nak cerita. Tunggu orang nak tanya je. Nampak letih ni qiyam mulai semalam. Ni. Kita ni kalau orang tak tahu ibadat kita tak syok kan, tak best. Kalau setakat sedekah RM1 tak rasa apa tuan. Kalau sedekah 10,000, oh, kalau boleh satu kampung nak tahu kata dia sedekah. Letak nama dekat pintu tu. Wah, tu subhanallah, baru puas hati. Nama dia sedekah. Kapet ni kalau boleh ni, dia kalau dia wakaf kapet ni, kalau dia nak sulam nama dia ni, supaya nampak. Tak seronok kalau kita buat ibadat orang tak tahu. Itulah sifat kita bila hati kita kotor. Walhal orang bukan boleh buat apa tuan-tuan. Waktu orang suka kat kita, orang pujilah. Waktu orang tak suka kat kita, semuanya tak kena. Tuan-tuan, jadi subhanallah, buat kerana Allah. Sebab yang nak bagi pahala tu Allah, bukannya manusia. Tapi kita memang macam tu, tak seronok dan tak sedap kalau ibadat kita orang tak tahu. Yang ketiga. Yang keempat, buat ibadat, ibadatnya sah, ibadatnya diterima dah, tetapi dipadamkan oleh Allah. Kenapa padam? Sebab mengungkit. Ungkit. Nah, dulu akulah yang bagi. Dulu tu akulah yang buat. Tu kalau takkan aku tak jadi macam tu. Ungkit. Kamu dulu waktu susah minta tolong siapa? Aku tolong susah kamu, aku tolong kamu tu susah. Dia ungkit balik apa dia buat. Berapa lama dah Allah bagi pahala kat dia, hari dia ungkit, Allah padam habis pahala dia tu. Padam. Satu pun tak ada. Setakat padam pahala tak apa lagi. Nabi SAW cerita 3 golongan yang Allah tak mau pandang dia nanti di yaumul qiyamah, Allah tak mau ajak bincang, dan Allah tak mau selesaikan urusan dia ni. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tak mau pandang, Allah tak mau ajak bincang. Siapa? 3 kelompok. Yang pertama, orang yang mengungkit pemberian. Buat baik, sebut balik. Buat baik, ungkit balik. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu ayah. Yang ketiga, orang yang menipu, bersumpah palsu dalam berjual beli. Ini orang yang Allah tak mau pandang, Allah tak mau ajak bincang. Jangan ungkit. Salih simpan. Yang kelima, buat amal, amalnya sah, amalnya diterima, tapi pahala dibagi pada orang lain. Pasal apa pahala bagi kat orang lain? Sebab mengumpat, sebab fitnah, buat zalim kat orang. Faham tak ni? Orang yang Allah bagi kebahagiaan hati ni, dia bukan takut Allah tak terima amalan dia. Dia hati-hati pula, jaga-jaga, takut ibadat dia lagi ada benda-benda yang akan memadamkan pahala-pahala ni.
maka orang ni Allah bagi dekat dia ni kebahagiaan dalam kehidupannya.